Tidak mempunyai kelulusan tetapi belagak seperti doktor pakar. Beroperasi di belakang jenama pusat kecantikan, doktor palsu menawarkan perkhidmatan pembedahan kosmetik dengan kos rendah selain prosedur mudah dan cepat. Bila murah, siapa yang tidak mahu? Malah ramai pelanggan berani pejam mata walaupun risiko tinggi sedia menanti. Wartawan Aslina Abu Bakar merungkai isu pembedahan kosmetik dan estetik tidak berdaftar. Itu antara prosedur yang dibuat pusat kecantikan yang kini seringkali dipaparkan di laman sosial. Mereka bukan pakar tetapi dalam kalangan mereka hanyalah doktor pelatih dan pekerja pusat kecantikan yang tidak mempunyai kelayakan melakukan prosedur itu. Lebih membimbangkan apabila terdapat pusat kecantikan yang sanggup membayar doktor dari negara luar untuk melakukan prosedur pembedahan sedangkan tidak mendapat kelulusan pihak berwajib. Tertipu dengan helah doktor pelatih yang kononnya mempunyai kepakaran membuat pembedahan kosmetik, mangsa yang dikenali sebagai Denny menderita selama setahun. Katanya pelanggan berhak mendapatkan maklumat terperinci mengenai status doktor yang membuat pembedahan, selain kelulusan lain yang melayakkan mereka menjalankan prosedur pembedahan. Stop pekerjaan macam ni, stop supaya jangan merosakkan muka orang. And then customer pun pesakit sendiri kena buat pilihan yang bijak. Tak ada pembedahan yang harga yang sangat murah macam ni. Okay, so bila dah kena macam saya nanti baru akan rasa menyesal. Sebab kita nak buat murah, nak betulkan dia akan mencecar ratusan ribu ringgit. Sementara itu, pakar perubatan keluarga dan doktor perubatan estetik Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Madya Dr. Adibah Hanim Ismail berkata, hasil kajian mendapati sebanyak 60% rakyat Malaysia tidak tahu membezakan antara rawatan kecantikan, pembedahan dan rawatan estetik. Malah kajian yang dijalankan juga mendapati sebanyak 80% produk yang digunakan di pusat kecantikan boleh didapati dengan mudah melalui jualan atas talian. Banyak komplikasi sebab setiap rawatan pembedahan tu dia punya step-step ataupun prosedur yang kita perlu ikut supaya kita, mencegah daripada jangkitan kuman, mencegah daripada komplikasi yang lain yang bahaya ataupun yang paling kita yang paling takut adalah bila benda tu menyebabkan kecacatan yang kekal. Katanya pusat kecantikan tidak layak membuat sebarang suntikan, apatah lagi memberi ubat-ubatan atau membedah pelanggan. Pusat kecantikan yang tidak berdaftar ni terlalu banyak daripada yang berdaftar tu, saya rasa pelanggan kita keliru. Sebab kadang-kadang bila dah buka tu pelanggan kita rasa benda tu okey, diluluskan oleh pihak berkuasa tempatan. Pembedahan kosmetik dan estetik kini menjadi kegilaan ramai. Bagaimanapun, jika tersilap langkah pasti mengundang padah. Mangsa bukan sahaja boleh berhadapan dengan masalah kecacatan kekal, namun boleh mengundang kematian. Aslina Abu Bakar melaporkan.